Keiko Fukushima baru berpindah ke situ dan menyewa di tingkat 2 bilik 203. Kei memperkenalkan Akira sebagai satu-satunya anak kandungnya kepada tuan tanah untuk mengelak sewa rumah semakin mahal. Dia juga beritahu suaminya sibuk berbisnes kat luar negara padahal dia adalah ibu tunggal. Selepas semua barang diangkut masuk, muncul dua anaknya dari dalam beg yang dikenal sebagai Shigeru dan Yuki. Ini romannya. Akira menjemput seorang lagi adiknya bernama Kyoko di stesen kereta api. Lihatlah wajahnya. Ketika makan malam pertama di apartemen baru, Keiko menerangkan peraturan iaitu tak boleh bising dan hanya Akira seorang yang dibenarkan keluar rumah. Kalau langgar peraturan dan tuan tanah tahu keberadaan mereka, semuanya akan diusir sama seperti sebelumnya. Kesemua anaknya adalah anak luar nikah dari 4 ayah yang berbeza. Keiko mengarahkan Akira untuk menjaga adik-adiknya semasa ketiadaannya. Dia memesan untuk mensisakan sedikit hidangan malam nanti. Akira membeli beberapa bahan makanan kemudian memasaknya. Manakala Kyoko menjemur sotong kering gurita. Ayah Kyoko adalah pencipta lagu dan Keiko tengah usaha siapkan lagu dengan pertolongannya. Esoknya Akira menjumpai sepucuk surat yang berisi duit dan nota. Keiko akan pulang lagi sebulan dan menyuruh Akira untuk menjaga adiknya. Ke kedai runcit, Akira hampir dibawa ke balai namun diselamatkan Daya yang nampak bukan dia yang curi. Sebab main tuduh bos kedai bagi daging nyamuk sebagai tanda minta maaf. Akira buat rumusan algebra untuk mengira jumlah duit yang masih berbaki. Mungkin 10 yen, mungkin 10.000 yen. Karena kekurusan dompet, dia meminta bantuan Sugihara namun dia menyuruhnya berjumpa dengan pakcik yang tak diberi nama. Dia bagi 10.000 yen sambil berkata Yuki bukan anaknya kerana setiap kali dengan Keiko dia memakai Baba Bowie. Esoknya Keiko pulang dan menghadiahkan beberapa buah tangan. Rambut anaknya yang mula memanjang 7 inci ditebas dan dirapikan. Baru je sampai, maknya berkemas-kemas perlu kerja semula dan dia berjanji akan pulang pada hari Christmas. Di restoran, Akira bertanya bilakah mereka dapat bersekolah. Walaupun sudah berkali-kali merayu, maknya tetap tak mengizinkan. Selepas itu, Akira pun menemani maknya ke train. Pada malam Christmas, Akira membeli keperluan asas yang tengah dipromosi untuk meraihkan kedatangan maknya. Semasa pulang, dia terserempak dengan Saki Mizuguchi yang tengah campak buku. Saki selalu pemain sekolah sebab dibuli. Akira cuba telefon maknya tapi pekerja cakap yang Keiko dah berhenti sebulan lebih lepas. Di malam tahun baru, dia berjaya dapat nombor maknya namun hanya diam 1000 bahasa. Lepas Keiko jawab panggilan itu, dia meminta tolong Saki untuk menulis nama. Konon-kononnya sambal itu dikirim dari emaknya sempena hari tahun baru. Yuki wa nani hoshii no? Shigeru wa? Roller shoes. Kyoko wa nani kau? Okane tamete piano kau. Oniichan wa? Glove kau. Sejak kebelakangan ini, Akira sering lepak dengan budak-budak nakal tu sehingga suatu hari, dia dicabar untuk mencuri sesuatu tapi langsung ditinggalkan sebab takut curi. Kondo Akira ga itte koi yo. Ore ra tomodachi daro? Itte koi yo. Ikou ze. Kaunya memberi 1000 alasan setelah diajak main game. Tak jauh dari situ, Saki ditertawakan geng pembuli yang melukis poster tersebut.
Adiknya menggigil ketakutan setiap kali pengutip bayaran bil datang. Akira cuba minta kerja namun ditolak sebab had umur kerja adalah 16 tahun ke atas. Kyoko rela bagi balik duit ulang tahunnya setelah melihat Akira yang kekurangan bajet. Esoknya, mereka membeli stok-stok makanan dengan begitu banyak sambil menunggu kedatangan maknya. Diorang memetik benih-benih dan bunga di longkang lalu menanamnya dalam pasu. Pada malam itu, bekalan elektrik dan air mula terputus. Mereka terpaksa mengisi air dari paip yang ada di taman. Sejak itu jugalah Saki mula rapat dengan mereka semua. Setiap hari, Akira akan diberikan sisa makanan seperti sushi, ikan masin, ikan laut dan sebagainya. Di sisi lain, pemilik rumah datang untuk mengutip sewa namun Kyoko mengatakan ibunya bekerja jauh nun di Osaka. Saki yang menyedari kesusahan mereka lantas sampai sanggup push rank. Walaupun sangat memerlukan, Akira menolak pemberian tersebut. Saking miskinnya mereka, Shigeru sampai sanggup makan kertas dan dia mau jual baju maknya tapi dihalang Kyoko. Masa tengah lepak sorang-sorang, coach baseball panggil Akira sebab kekurangan orang untuk perlawanan. Sedangkan di rumah, Yuki tiba-tiba terjatuh kerusi dari tingkat 2 dan meninggal di tempat kejadian. Akira pernah berjanji untuk membawa Yuki menaiki monorail ke lapangan kapal terbang menyaksikan penerbangan secara dekat. Dia pergi bertiga bersama Saki. Semalaman mereka mengorek tanah lalu menanam mayatnya di situ. Setelah selesai, mereka meninggalkan tempat itu dengan berat hati. Diorang pun berjuang tiap harinya seperti biasa untuk meneruskan kehidupan sehinggalah dewasa. Filem ini diinspirasikan oleh sebuah kisah benar di Jepang mengenai kes pengabaian 5 orang anak Sugamo pada tahun 1988. Kesimpulannya, janganlah memandu rokok sambil berkereta sebab nenek bernama Bulan minum susu sambil berlari anak kucing sambil terkentut-kentut. Tamat. Hujan baik.